Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi dalam complex numbers ni tadi kita macam-macam kita dah belajar dah sampai kepada apa rectangular form, macam mana cara nak tulis dia, kemudian kita nak petakan dia dalam argan diagram. Jadi tak lengkap rasanya kalau kita tak completekan complex numbers ni dengan operation of complex numbers. Which is sebenarnya kita boleh tambah ataupun tolakkan complex numbers ini kepada beberapa perkara yang kita sukalah. Jadi pertamanya kita nak tengok kalau kita addition, pertambahan kalau kamu tengok dalam kamu punya modul, kita ada berikan contoh macam formula lah, seolah-olahnya lah macam kalau ada A campur BI ditambah dengan C campur DI, kemudian A dengan C ditambahkan, B dengan D pun ditambahkan di hujungnya. Kalau A dengan BI tolak C dengan DI, so A tolak C dan B pun tolak D di hujungnya. Jadi kadang-kadang kalau kita baca formula ni kita tak faham, jadi kita nak kena terangkan. Sebenarnya penambahan dia macam penambahan biasa saja. Iaitu kita diberi Z1 is equal to 4 plus 8I. Besar sangat tulisan ni. Kemudian kita ada Z2 adalah sama dengan 5 tolak 3I. So soalan dia minta untuk cari Z1 plus Z2. Z1 campur Z2 yang sama dengan Z1 apa? 4 campur 8I tambah 5 tolak 3I. Nak buat kurungan pun boleh, tak ada masalah lah. Okey, sebab dia tambah tu. See? So, apa yang kita buat? Yang mana real numbers ni, tadi kan kita dah ajar real numbers dengan imaginary numbers kan? So, real numbers ni kita tambahkan dulu. Which is 4 campur 5. Kemudian yang imaginary numbers ni kita campurkan jugalah. Campur 8I tolak 3I. Okey. Jadi jangan pula kamu, dia seolah macam 8x campur 3x kan. Jadi akan dapat jawapan lah. So kita akan dapat 9 campur 5i. Okey. Itulah jawapan dia. Macam agak mudah lah sikit kan. 9 campur 5i. Okey, kita cuba buat soalan B pula. Soalan yang kedua, Z2 tolak Z1. Okey. Kadang-kadang selalu tertulis ZI. Z2 tolak Z1. Okey, Z2 berapa? Z2 adalah 5 tolak 3I tolak 4 campur 8I. So, kena ingat kita ada tolak kat sini kan. So, yang mana real numbers kita tolakkan dulu. 5 tolak 4 tolak 3I tolak 8. Kenapa tolak 8? Sebab negatifkan ini kan. Tolak 8I. So, kita dapat 5 tolak 4 adalah 1 tolak 11I. Agak mudah lah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Kalau kita ada tulisan kuning pula, C. C kita ada Z1 tolak Z2. Z1 pula yang tolak Z2. So, Z1, pastikan kamu salin dia punya maklumat ni dengan betul. Z1 kita adalah 4 campur 8I. Tolak Z2 kita adalah 5 tolak 3I. Jangan lupa buat kurungan kat sini. So, dia adalah sama dengan 4 tolak 5 campur 8I campur 3I. Kenapa campur pula? Sebab negatif kali negatif. Dapat positif lah. So, kita dapat negatif 1 campur 11I. Okey, mudah sajalah kita punya. Baik, selain daripada kita punya tambah dan juga tolak, kita juga boleh melaksanakan multiplication, iaitu pendarapan bagi kita punya nombor kompleks ni lah. Jadi sebagai contoh kat sini,
Telah pun diberi Z1 sama dengan 4 tolak 3I. Z2 sama dengan 3 campur 6I. Okey, kalau nak guna dia punya formula pun boleh. Kalau kamu tengok kan. Tengok dia punya sini. A campur yang atas ni. Yang atas ni A campur BI. Darab dengan C campur DI. Dia terus buat rumusan A campur AC tolak BD. Terus dia tolak BD. Jadi kalau kamu tengok, kalau kita buat pengembangan, kalau semua positif ni, kenapa boleh ada negatif kat ujung ni? Nanti kita akan tunjukkan kenapa boleh ada simbol negatif kat sini. Padahal kalau kamu buat X tambah Y, darabkan dengan contohnya A tambah B lah, contoh kan. Semuanya positif. Dia akan jadi AX campur BX campur AY campur BY. So, tak ada satu pun yang tanda negatif kan. Tetapi apabila kita berhubung dengan complex numbers, dia ada tanda negatif kat situ. Jadi kamu boleh buat rumusan sebenarnya. Contoh kalau kita ada, contohlah kita buat yang pertama lah. Kita buat yang, katalah Z1 sama dengan 4 campur 3Y. 4 campur 3I. Z2 sama dengan 2 tolak 2I lah. So kalau kita ikut rumus je, terus kita dapat di sini A, di sini B, di sini C, di sini D kan. Terus kita dapat A darab C 4 darab 2 tolak B kali D 3 kali negatif 2 kurungan. Lepas tu campur AD, A kali D 4 kali 2 8 campur BC 3 kali 2 6 I. So kita dapat 8 campur 3 kali negatif 3 kali 2 6 campur 8 campur 6 14 I. So kita dapat 14 campur 14 I. Itulah. Ini kalau gunakan rumus. Tapi macam mana kita nak tunjukkan kalau kita guna pengiraan biasa? Mari kita tengoklah. Soalan yang pertama dulu. Kita buat soalan pertama dulu. 4ZI. So ini mudah saja. Dia sama dengan 4ZI apa? 4 tolak 3I. So darabkan sajalah. Terus dapat 16 tolak 12I. Selesai kita punya soalan yang pertama. Yang kedua, 1/3 Z2. Kita tahu bahawa Z2 kita adalah 3 campur 6I kan. So dia adalah sama dengan 1/3 darab 3 campur 6I. Jadi kita dapat 1/3 darab 3 campur 1/3 darab 6I. Dan kita dapat boleh potong yang ini 1 campur 2I. Jangan kamu potong satu aja. Contoh kamu potong yang ini je, tak potong yang dia kena kembangkan dahulu. 1/3 darab setiap satu dulu, baru kamu boleh selesaikan. Baik, inilah yang terakhir C kan. Z1 darab Z2 sama dengan kita dapat Z1 adalah 4 tolak 3I. Z2 kita guna color lain lah darab dengan 3 campur 6I. Okey, kalau kita darabkan, kita akan dapat sama dengan, darabkan satu-satu lah. Saya darabkan, kita akan dapat 12, sebab 4 kali 3 kan. Campur 24I tolak 9I tolak 18I kuasa 2. Sebab tolak 3I dengan 6I ni darabkan dari tolak 18I kuasa 2. So kita boleh selesaikan yang tengah ni lah. 12 campur 24 tolak 9 kita dapat 15I tolak 18I kuasa 2. Masih ingat tak lagi masa awal-awal dulu kita
belajarkan yang 18I kuasa 2 ni, kita boleh selesaikan dia menjadi I kuasa 2 sama dengan negatif 1 kan. So, dia akan jadi 12 campur 15I tolak 18 kali negatif 1. Sebab I kuasa 2 adalah negatif 1. So, dia akan jadi 12 campur 15I campur 18. So, dapat 30 campur 15I. So, itu dia punya tu. Jadi, kalau kamu nak gunakan rumus yang dia bagi tadi, contohnya kita ada dia beri rumus kan. Saya guna warna. Nak gunakan rumus ni dengan soalan yang sama, mari kita cuba buat. So, kita ada 4 tolak 3I darabkan dengan 3 campur 6I kan. 6I. So, ini A, ini B, ini C, ini D kan. Jadi A, C, 4 kali 3, 12. Tolak B, D, B kali D, 3 kali 6, 18. Tetapi di sini ada negatif 18. Campur AD. A kali D, 4 kali 6, 24. Campur BC, 3 kali 6, 18. Negatif 18. Sebab ada negatif kat sini. So, I kat ujung. So, kita akan dapat 30 campur 15I. Sama je jawapan dia. So, mudahlah cara kita nak selesaikan kita punya ni. Kamu boleh pilih sama ada nak ingatkan rumus ni, rumus. Kadang-kadang diberi, kadang-kadang tak diberi. Nak ingat rumus pun boleh. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan kecekapan pendarapan saya lah untuk selesaikan ni. Okay. Ada masa lagi kita cuba buat contoh yang macam ni lah. Kalau kita selesaikan yang tadi ni menggunakan kaedah pendarapan biasa kan. Jadi kita ada 4 campur 3I darabkan dengan 2 tolak 2I. So, kita dapat 8. 4 kali tolak 2I. Tolak 8I. Campur 6I. Tolak 6I kuasa 2. So, kita dapat 8. Tolak 2I. Tolak 6 kali negatif 1. So, dapat 8 campur 6 tolak 2I. So, kita dapat 14 tolak 2I. Lain pula. Okay, ada kesilapan pengiraan lah. Okay, nanti kita akan cuba semak balik. Sebab tulisan ni kecil-kecil kan, kita tak nampak sangat lah. Okay, so sekejap kalau kita semak balik, oh baik, baru saya nampak dekat sini Kalau kita tengok 4 darab 2 ni, 2 ni negatif kan. So, sepatutnya nilai di sini adalah negatif 8 campur 6. So, dia bukan campur 14, jadi negatif 2I lah. Jadi, jawapannya adalah 14 tolak 2I. Sama sajalah kedua-dua ni. Minta maaf ya, ada pembetulan kat sini. Okey, nanti kita akan sambung tentang pembahagian complex numbers.